إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وذكرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berkata-kata ketika khatib membaca khutbah, walau dengan perkataan diam sekalipun pada rakan sebelahnya, nescaya luputlah pahala Jumaatnya. Dari itu marilah kita sama-sama mendengar apa yang akan disampaikan di dalam khutbah kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, insya-Allah. Alhamdulillah al-qail faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah لا تحيط به الأركان والجهات وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله
الذي علت رتبته في السماء نبوته ورقت. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan semua, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita semua mati, melainkan kita semua berada di dalam agama Islam. Saya juga menyeru agar kita sama-sama dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengerjakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita menjauhkan segala apa yang ditegah, kita menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hendaklah kita sedar bahawa segala perkataan kita, segala perbuatan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dan teladan yang diikuti dengan tindakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkara yang berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Maksudnya, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Berdasarkan ayat tersebut, kita hendaklah menjaga setiap anggota fizikal dan juga panca indera kita daripada menjadi sebab, punca dan juga wasilah berlakunya dosa dan kesalahan yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita hendaklah memastikan semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semua hak manusia ditunaikan dengan sempurna serta tidak melanggar kedua-duanya dengan lisan, dengan fikiran, hati, tangan dan kaki milik kita. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia kini menyaksikan interaksi manusia bukan lagi terjadi secara fizikal, malah berkembang lebih pesat secara maya melalui pelbagai media sosial dan juga melalui pelbagai media sosial di dalam talian. Media-media sosial ini membolehkan para pengguna untuk menyertai perbincangan, berkongsi pandangan dan mencipta kreativiti dan sebagainya. WhatsApp, Facebook, Twitter dan juga Instagram merupakan antara bentuk rangkaian media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita. Dengan adanya saluran ini, secara tidak langsung telah mengubah cara hidup manusia. Islam bukanlah agama yang menentang kemajuan teknologi.
Sebaliknya, Islam telah menetapkan garis panduan tertentu agar teknologi tersebut tidak disalahguna. Oleh kerana media merupakan wasilah kepada sesuatu matlamat, para ulama menegaskan hukum penggunaan media sosial pada dasarnya adalah harus dan tertakluk kepada beberapa syarat. Hukumnya berubah mengikut matlamat penggunaannya. Jika digunakan untuk tujuan haram, maka hukumnya haram. Dan jika digunakan untuk sesuatu yang baik, maka hukumnya wajib, sunat ataupun harus. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dalam media sosial sama hukumnya seperti mana kita berkomunikasi di dalam dunia yang nyata ini. Setiap perkataan yang ditaip, diketik dan juga sebarang emoji ataupun reaksi ataupun mesej yang kita sebarkan membawa implikasi pahala dan dosa yang sama seperti mana pertuturan kita dengan menggunakan lidah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW berpesan kepadanya agar menjaga lidah. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Qala sakilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Maksudnya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kita akan dipersalahkan dengan apa yang kita tuturkan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nahaslah kamu. Bukankah nanti manusia akan disembamkan muka mereka ke dalam neraka oleh hasil-hasil lidah mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan punca kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka adalah disebabkan oleh bahana pertuturan mereka yang menyebabkan berlakunya fitnah, kebencian, permusuhan di kalangan manusia. Jelas bahawa sama kesannya jika ia berpunca daripada sebaran berita palsu, penipuan, pendustaan di dalam media sosial tadi. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang amat membimbangkan kita ialah banyaknya terjadi cacian, hinaan, tuduhan palsu, pergaduhan dan perbalahan di media-media sosial akibat daripada perbezaan fahaman politik, perkara-perkara khilafiah dalam ibadah dan sebagainya. Ia turut disebabkan oleh tafsiran mengenai beberapa prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, malah sesuatu fatwa atau keputusan hukum oleh para mufti, arahan pihak berkuasa agama, semuanya diperlekehkan. Memanglah perbezaan pandangan ini tidak dapat dielakkan, namun semua pihak perlu mengelak daripada melakukan perkara-perkara negatif seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maksudnya, mencaci seseorang muslim membawa kepada kefasikan, dan memeranginya, yakni memerangi seseorang muslim, adalah sesuatu kekufuran, yakni dosa besar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah, saya ingin menegaskan beberapa garis panduan yang perlu kita patuhi. Antaranya, yang pertama, wajib untuk kita bertabayyun ataupun kita memeriksa ataupun mengenal pasti kesahihan maklumat terlebih dahulu sebelum kita kongsi
sebelum kita sebarkan. Yang keduanya, haram kita menyebarkan fitnah dan kenyataan palsu, jelek dan tidak bermoral, yang bakal mencetuskan kebencian, bakal mencetuskan permusuhan sesama umat Islam. Yang ketiganya, mengamalkan kebebasan memberikan pendapat berlandaskan hukum syarak dan juga akhlak yang mulia. Yang keempatnya, menjaga pandangan daripada kita melihat gambar yang bukan mahram, imej yang tidak senonoh, dan tidak pula mendedahkan aurat diri sendiri untuk tatapan orang lain. Yang kelimanya, wajib kita menjaga kehormatan dan juga keaiban pengguna sosial yang lain, di mana adalah haram bagi kita mendedahkannya kepada orang awam. Yang keenam, haram mengeji, menghina dan memaki pengguna media sosial lain, walaupun mereka tidak nampak ataupun mereka tidak kenal kita. Yang ketujuhnya, kita mengawal media sosial agar tidak menjadi penghubung kepada maksiat dengan warga maya bukan mahram, termasuk galakan untuk kita melakukan dosa besar seperti zina dan sebagainya. Dan yang terakhirnya, sentiasa kita mengingati bahawa setiap tulisan kita, setiap apa yang kita kongsikan di media sosial, terutamanya yang haram, akan menjadi saksi ke atas kita di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Maksudnya, dan mereka berkata kepada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya jualah kamu nanti akan dikembalikan. Surah Fussilat ayat yang ke-21. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Syafi'ina wa Zubrina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wat taslim 'ala nabiyyil karim. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan untuk kita banyak berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل الله بعنايتك وتوفيقك على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika Maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Ketua Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam ومن سيء الأسقام تحصنا بعزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضارا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول